Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyul huda Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dan izinnya dapat kita sekali lagi berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kita berada di dalam bulan yang penuh keberkatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini, selain daripada kita memahami bahawa pensyariatan berpuasa bermula daripada ayat ini, untuk menjelaskan kepada kita bahawa ia adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan. Namun, di dalam ayat ini juga memberikan suatu huraian dan tafsiran yang sangat mendalam, yang memerlukan kepada kita memahami dan meneliti ayat Quran ini. Satu baris ayat Quran ini mengandungi perkara-perkara dan kehendak-kehendak yang besar. Selain daripada kita memahami asasnya, iaitu kewajipan kepada umat Islam, lelaki dan perempuan, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertamanya, ini merupakan suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tidak sepanjang umur umat nabi-nabi yang terdahulu, tetapi mempunyai kelebihan. Rasulullah SAW menyebut, ummati baina sittin wa sab'in. Umat aku ni hidupnya kebanyakannya 60 hingga 70 tahun sahaja. Namun, dengan anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad, sebaris dan mempunyai suatu peluang yang sama untuk memasuki syurga seperti umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu tidak ada bulan Ramadan. Umat Nabi Muhammad ada. Jadi rebutlah peluang ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kerana umat Nabi Musa tak ada bulan Ramadan. Umat Nabi Daud tak ada bulan Ramadan. Walaupun kita faham puasa yang paling baik itu maksudnya puasa sunat ni, iaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan bila kita memahami dia merupakan satu anugerah Allah kepada kita, sudah pasti kita akan menghargai. Selain daripada ibadat-ibadat yang lain juga merupakan anugerah, ibadat solat, ibadat haji, zakat dan sebagainya. Ibadat puasa juga adalah anugerah. Pastinya apabila anugerah, kita akan jaga betul-betul. Kita akan memelihara dengan sebaiknya. Anak-anak kita dan kita sendiri pernah melalui kejayaan-kejayaan. Mungkin juga ada kegagalan, tapi bila disebut tentang kejayaan, fitrah manusia akan rasa bangga. Ya. Anak-anak kita contohnya berjaya menghabiskan pengajiannya di IPT. Ya, Majlis Convocation. Jadi gambarnya kita letaklah kat depan ruang tamu. Merasakan bersyukur dan berbangga, itu fitrah. Tak jadi masalah. Namun kadang-kadang kita lupa dan cuai bahawa Allah Ta'ala telah memberikan kita anugerah demi anugerah. Maka puasa ini adalah merupakan satu anugerah kepada kita. Jagalah anugerah ini dengan sebaiknya, sebab anugerah ini akan mengangkat kita kepada satu tahap
hamba Allah yang lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan yang disebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Ya. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Itu satu penghuraian yang panjang. Tapi dengan kesempatan yang terbatas pada kali ini, ingin untuk saya menyebutkan bahawa kefarduan berpuasa di bulan Ramadan adalah merupakan satu kefarduan yang memberikan kebaikan yang sebaiknya kepada kita sebagai manusia. Selain daripada kita memahami dia anugerah, dan yang keduanya, ya, dia akan melahirkan kita menjadi orang yang bertakwa. Bila disebut sebagai takwa ini, banyak kitab menghuraikan maksud takwa. Ya. Yang pertamanya dari segi bahasanya, memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Ya. Mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu satu takrifan yang asas, yang jelas kepada kita. Takwa, ya, dia mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang baik dengan Allah ini akan memberikan suatu gerak laku, tingkah laku, cara cakap yang baik juga dengan manusia. Jangan kita memahami bila kita baik dengan Allah Ta'ala, hubungan baik kita dengan manusia tidak ada. Tak boleh, tidak berlaku begitu. Hablu minallah wa hablu minan nas, dia berlaku serentak. Orang yang sujud pada Allah, orang yang rukuk pada Allah, orang yang rajin solat pada Allah, orang yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melahirkan suatu karakter, satu perilaku dan satu saksiah, satu kepribadian yang baik juga kepada sesama manusia. Dia agak pelik lah. Kalau sekiranya orang tu rajin solat dan beribadat, tahajud, baca Quran, tapi bersifat buruk terhadap ahli keluarga, sesama ahli masyarakat, itu satu benda yang kontradik, satu perkara yang bertembung. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menghuraikan maksud takwa di dalam Al-Quran ini dengan 3 perkara. Yang pertama, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut takut dan gerun kepada Allah. Takut dan gerun kepada Allah. Pastinya takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbeza dengan takut kita sesama manusia. Takut kita dengan binatang. Nampak anjing liar, kita takut. Kita akan melarikan diri. Kita akan siap-siap masuk kereta. Kita takut dengan manusia. Memang kita takkan nak, tak ada langsung rasa hati kita nak jumpa dia sebab kita takut dengan dia. Tak apa-apa dia buat dengan kita pula nanti. Tapi takut dengan Allah Ta'ala tidak menjauhkan, tapi berdekatkan diri kita pada Allah. Di samping kita rasa takut kepada Allah SWT jika sekiranya kita tersilap. Ya, jadi itu merupakan satu makna takwa. Yang kedua, taat. Ya, di mana yang pertama ataupun takrif asas itu ketaatan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, ya, dia taklah kata macam tunggulah hidayah, tunggulah taufik, kan? Kenapa tak tutup ramai aurat ni? Belum sampai seru. Kenapa tak pergi haji? Belum sampai seru. Jangan bercakap begitu. Sebab umur kita tak tahu bila titik akhir kita. Jadi ketaatan ini kita kena patuh dengan segera. Sebab ada kebaikannya. Yang ketiga, menyucikan diri daripada dosa. Puasa ini, selain daripada kita menunjukkan taat dan gerunnya terhadap kuasa dan iradat Allah Subhanahu Ta'ala, akan menyucikan dosa. Dosa ni tuan-tuan, kita kena usaha supaya Allah Ta'ala ampunkan. Kalau sekiranya kita ada buat silap dengan isteri kita, buat silap dengan jiran kita, rakan kita, alangkah rasa gembiranya hati kita sekiranya kesilapan kita tu diberikan kemaafan. Ya. Kita buat salah dengan kawan kita, kita buat salah dengan majikan kita,
tiba-tiba majikan kita berikan kemaafan, kita rasa seronok, rasa bangga. Itu dalam konteks kehidupan seharian kita di dunia. Tetapi bayangkan kehidupan kita kat dunia ni sering melakukan kesilapan, sering melakukan dosa, sering melakukan kecuaian. Sembahyang pun kadang-kadang hujung waktu. Sedekah pun kadang-kadang ada perasaan lagi kedekut. Berkira-kira. Tengok orang miskin tak nak tolong. Setelah tentu di sini puasa sangat baik untuk kita menyucikan dosa kita. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah bertaubat dan memohon ampun pada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim, muslimat rahimakumullah. Kita kena gambarkan kegembiraan kita bila masuk bulan Ramadan. Jangan bila masuk bulan Ramadan kita susah hati. Kita rasa macam masuk ke satu masa yang kita tak boleh nak buat apa. Sedangkan kita faham bahawa banyak berlaku peperangan dalam Islam berlaku pada bulan puasa. Menunjukkan bahawa makan dan minum itu penting, tetapi bukan maksudnya kita kalah daripada sudut fizikal, kalah dari sudut spiritual, apatah lagi daripada sudut minda kita. Dalam masa yang sama, kita memahami takwa ini, tuan-tuan, benda yang tak nampak. Mungkin hasil daripada takwa tu kita nampak. Tetapi takwa tu sendiri kita tak nampak. Dan ini kadang-kadang juga kecuaian kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak benda yang kita pohon ini, benda-benda yang kita nampak. Kita pohon minta rumah tambah lagi, rumah besar lagi, kereta minta tukar yang elok dan sebagainya. Ini tak putus, tuan-tuan. Tak putus. Siapa yang ada ni nafsu sebegitu, dia tak putus ni. Habis duit tu dia layan nafsu dia begitu. Tetapi dalam apa yang dimasukkan di sini ialah kita kena keluar daripada rasa pemberatan hidup kita terhadap nafsu yang sedemikian. Kerana benda-benda ni nampak. Benda tak nampak ni apa, tuan-tuan? Kebahagiaan, ketenangan, keberkatan. Keberkatan. Satu benda yang sangat kita harapkan dalam kehidupan kita. Dan apalah tak lagi takwa. Takwa ni, tuan-tuan, kita kena cari jalan macam mana nak menuju takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni di sisi Allah Ta'ala orang yang paling tinggi. Orang yang paling tinggi, dia bukan orang yang biasa-biasa. Puasa menghasilkan kita orang yang bertakwa. Takwa ni kalau kita nak sebut, yang paling kita mudah kita faham, nak menjadikan kita ni orang yang hebat di sisi Allah. Orang yang paling bagus di sisi Allah. Bila orang yang bagus di sisi Allah, orang yang hebat di sisi Allah, dia tahu macam mana dia menguruskan kehidupan dia. Dia akan menjadikan kehidupan itu satu wasilah untuk menjadi kekasih ataupun menjadi orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam kehidupan kita seharian, kita akan mengalami ujian, cabaran, permasalahan hidup. Orang yang bertakwa, dia akan melalui itu sebagai suatu ujian kepada dia untuk meningkatkan keimanan. Kita berada dalam situasi endemik. Yang sebelum ni pandemik, 4 juta rakyat kita di negara kita dijangkiti dengan COVID-19. Sebahagiannya meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka, mengampunkan dosa mereka. Dan sebahagiannya kita kenal saudara mara kita. Ada yang kehilangan ibu bapa, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan jiran, ada kehilangan ahli qaryah. Saya kadang melihat ini suatu perkara yang dekat pada diri kita untuk menginsafkan diri kita. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini ujian Allah SWT kepada kita dan seharusnya kita kena terima. Walaupun kita disebut memasuki fasa endemik, kita perlu untuk mematuhi segala apa yang telah diberikan kepada kita sebagai suatu langkah pencegahan
daripada berlakunya penularan yang lebih berluasa. Seharusnya kita memberikan penghargaan kepada frontliner yang kita memahami mereka bertungkus lumus. Ya, sudah pastinya tidak manis sebenarnya berlaku perang lidah dan sebagainya. Ya, dalam hal-hal sedemikian, ya, mungkinlah kita faham, masing-masing ada pandangan sebagainya. Kita harap datangnya bulan Ramadan supaya pertikaman lidah, ada yang suka vaksin, ada yang tak suka vaksin, ada yang suka SOP, ada yang tak suka dan sebagainya. Jadi ini kita harmonikan semula. Ya, kita melihat, memandang ke depan bahawa puasa ini, ibadat kita ni akan mengawal diri kita. Janganlah kita berterus-terusan menjadi orang yang emosi dan panas baran. Kesian isteri kita, kesian keluarga kita kalau kita menjadi suami yang garang, panas baran dan cepat marah. Rugi sebenarnya kepada suami kita, anak-anak kita, kalaulah ya, kita seorang isteri yang selalu membebel, selalu beremosi, ya, selalu suka untuk marah-marah dan sebagainya. Bulan Ramadan menghasilkan kita orang yang bertakwa, menghasilkan karakter kita orang yang hebat. Allah Ta'ala jadikan kita ni bukan orang yang biasa-biasa. Bukan setakat untuk menguruskan diri kita, makan minum, buat rumah, ada kereta, tak. Bukan setakat tu. Setakat makan ni, minta maaf tuan-tuan sekalian. Setakat makan, binatang boleh makan. Binatang jarang kebuluran, kecuali manusia dulu bulur. Di Afrika contohnya, berlaku kebuluran. Binatang ni setelah manusia mati kebuluran, barulah binatang tu makan. Barulah binatang tu kebuluran. Jadi kita jangan hidup kita seolahnya seperti sebegitu. Kerana kehidupan manusia, kita sebagai Muslim adalah menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Khalifah ni bukan biasa-biasa je manusia. Jadi orang yang luar biasa, orang yang hebat. Orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala, orang yang hebat. Sudut mata pandang kepada masyarakat adalah orang yang bagaimana? Orang yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa. Tuan-tuan, kita tengok daripada sudut sejarah Islam, cendekiawan Islam, Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Battuta, Ibn Al-Khawarizmi. Itu sudut ilmu peradaban Islam yang sangat luas, menggambarkan kepada kita bahawa mereka bukan biasa-biasa. Tapi orang yang mempunyai perjuangan dalam kehidupan dia untuk ummah. Jadi kalaulah kita masih lagi kehidupan kita masih fikir tentang kita sahaja, tentang keluarga kita, tentang lintasan untuk masyarakat tu tak ada, ummah tak ada, maka kita jadi orang yang biasa-biasa. Kita nak masuk syurga, tuan-tuan. Dengan ibadat puasa ini akan memasukkan kita ke dalam syurga. Setelah tentu bila kita nak masuk syurga, kita perlu jadi orang yang bertakwa. Jadi rebutlah peluang. Bulan puasa ini dan kita tidak pasti tahun depan untuk kita berada pada bulan Ramadan. Kecapi sepuasnya bulan Ramadan ini dengan ibadat dan mengumpul kekuatan yang menjadi suatu kehebatan kepada kita. Dan di dalam diri manusia ni, tuan-tuan, Syed Qutb menyebut dalam hadis, dalam tafsir fi Zilal, ya, manusia ini mempunyai tokoh kaminah, mempunyai ya, kekuatan dalaman. Ya, kekuatan dalaman ini seharusnya dikeluarkan oleh kita sebagai hamba pada Allah. Jadi untuk kita uruskan kehidupan ni, jangan lihat kepada diri kita dan keluarga kita. Tapi mesti ada satu tanggungjawab kepada kita. Melahirkan kehebatan kita untuk jaga kampung kita, jaga taman kita, jaga masyarakat kita. Membimbing mereka dengan posisi kemampuan kita masing-masing. Ada yang mahir dalam bidang-bidang tertentu, teruskan. Bidang itu bukan untuk dia mencari makan semata-mata. Tapi jadikanlah bidang itu sebenarnya untuk jadi dia hebat untuk membimbing masyarakat. Bayangkan tuan-tuan, sekiranya umat Islam di dunia ini mempunyai perasaan sedemikian, cita-cita yang besar sedemikian,
maka akan ramailah Ibnu Khaldun, akan ramailah Ibnu Batuta, akan ramailah Ibnu Sina, Ibnu Rushd ramai. Ini memerlukan suatu pemahaman kita terhadap melihat ilmu itu melonjakkan kita, menjadi kita seorang yang bertakwa. Tuan-tuan muslim-muslimat rahimakumullah, dengan kesempatan yang terbatas ini, marilah kita sama-sama untuk mengambil peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan satu anugerah pada bulan Ramadan. Untuk menjadi kita orang yang lebih hebat. Untuk menjadi kita orang yang bertakwa. Bukan sahaja sudut mata pandangnya pada masyarakat, tapi yang penting mata pandang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada kebaikannya dari apa yang dikongsikan pada hari ini. Dan saya mohon istighfar Allah Ta'ala, ampun maaf di atas segala kekurangan. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.